Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zahra binti Mak Yusof akan membentangkan satu pengajaran hari ini. Okey. Baiklah, untuk tajuk kita ialah interaksi antara haiwan bagi murid tahun 6. Okey. Yang pertama kita akan memperihalkan interaksi hidupan haiwan, dan yang kedua kita akan menjelaskan dengan contoh contoh persaingan bagi haiwan intraspesies dan interspesies. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat video yang akan cikgu tayangkan. Di Taman Negara, ahli konservasi menggunakan perangkap kamera untuk merungkai alam yang penuh rahsia ini. Dengan perangkap kamera, kita dapat melihat burung kuang raya jantan yang memikat pasangannya dengan cara yang unik. Baiklah, video ini memaparkan beberapa spesies haiwan yang terdapat di Taman Negara. Jika murid-murid dapat lihat contoh-contoh haiwan di situ ialah seperti kambing gurun, seperti harimau, harimau Malaya dan sebagainya. Baiklah, kita akan lihat apakah hubungannya dengan tajuk kita. Baiklah, interaksi haiwan ialah hubungan yang melibatkan antara haiwan yang saling bergantungan antara satu sama lain, iaitu interaksi intraspesies dan interspesies. Dan interaksi ini melibatkan hubungan haiwan sesama jenis, intraspesies, dan haiwan yang berlainan jenis, interspesies, untuk mendapatkan sumber yang terhad. Baiklah, anak-anak, kita lihat di sini intraspesies melibatkan contoh seperti monyet, keluarga monyet bersama dengan golongannya, dan juga interspesies pula melibatkan haiwan yang berbeza seperti tupai dan juga haiwan lain. Baiklah. Okey, maksud persaingan pula ialah persaingan yang melibatkan dua haiwan yang intraspesies dalam satu ekosistem. Okey, jenis-jenis persaingan ini terbahagi kepada dua, iaitu persaingan intraspesies yang melibatkan haiwan yang bersaing untuk mendapatkan keperluan asas bagi golongan yang sama. Maksudnya haiwan yang sama jenis. Contoh di sini tadi yang cikgu bagi ialah monyet, monyet dengan monyet yang lain. Dan kemudian hubungan yang kedua ialah antara spesies yang berbeza. Contohnya cikgu bagi harimau dan juga singa yang berebut beberapa keperluan asasnya. Baik, faktor-faktor persaingan terdapat 5 faktor yang utama. Baiklah, yang pertama ialah makanan. Makanan adalah keperluan asas bagi semua benda hidup, termasuklah haiwan. Jadi di sini haiwan, sama ada haiwan intraspesies atau interspesies, mereka akan berebut makanan untuk kelangsungan hidup. Dan juga yang kedua ialah air. Air juga merupakan salah satu keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup. Jadi haiwan intraspesies dan interspesies akan berebut air untuk mendapatkan keperluan hidup mereka. Dan yang seterusnya ialah kawasan ataupun habitat. Habitat ini ialah di mana tempat tinggal haiwan. Haiwan tersebut tinggal bersama-sama haiwan yang lain dan juga bersama-sama dengan spesies-spesiesnya. Okey, kemudian yang seterusnya, haiwan juga berebut pasangan, iaitu pasangan biak. Biasanya ini berlaku kepada haiwan intraspesies kerana mereka ini, haiwan-haiwan ini, dia akan merebut pasangan biaknya yang sama jenis. Dan yang akhir sekali ialah wilayah. Wilayah ini biasanya berlaku kepada haiwan yang sama jenis juga. Contohnya singa. Singa biasanya akan menanda kawasan wilayahnya dengan
kencing di kawasan-kawasan yang dia miliki. Jadi perebutan kawasan ini berlaku antara intraspesies dan interspesies. Mari kita lihat seterusnya. Baik, rajak ini menunjukkan hubungan dalam satu habitat yang menunjukkan hubungan faktor-faktor persaingan bagi intraspesies dan interspesies. Baiklah, daripada apa yang cikgu terangkan tadi, murid-murid boleh buat kesimpulan. Untuk persaingan bagi haiwan intraspesies, mereka akan berebut makanan, air, tempat tinggal dan ada pasangan biak. Dan juga wilayah lah, kita boleh masukkan wilayah sebab di sini selalunya berlaku seperti singa. Ya, okey. Dan kesimpulannya yang kedua ialah bagi faktor-faktor persaingan interspesies pula, haiwan-haiwan yang berlainan spesies akan merebut makanan, air dan tempat tinggal. Mereka ini tidak berebut pasangan biak kerana belum ada lagi haiwan yang berbeza spesies merebut pasangan biak mereka. Baiklah, jika murid-murid boleh melihat kesimpulan ini, beritahu cikgu, kalau boleh beritahu cikgu semula contoh-contoh haiwan yang melibatkan hubungan intraspesies dan interspesies. Untuk mengakhiri perbincangan kita, mari kita lihat soalan kebat yang cikgu berikan. Murid-murid boleh menjawabnya di rumah. Okey, yang pertama, bagaimanakah interaksi antara haiwan boleh membantu keseimbangan alam? Murid-murid boleh berikan jawapannya dengan tepat. Dan yang kedua ialah, mengapakah populasi haiwan liar semakin berkurang sekarang ini? Zaman ini, ya. Itu sahaja daripada cikgu. Selamat belajar. Terima kasih kerana memberi perhatian untuk cikgu. Selamat belajar semua.